Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti ilayhi an-nas min kulli fajjin amiqin lit-tawbah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa man walah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menghidupkan kita. Allah lah yang memberikan kesihatan kepada kita. Allah lah yang memberi penyakit kepada kita. Allah lah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Allah tidak pernah merasa susah. Allah tidak pernah lalai. Sesungguhnya manusia yang hidup dalam kelalaian itulah yang menyebabkan hadirnya para jin dan syaitan yang mengganggu manusia. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in hinggalah kita pada hari ini, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah kerana dengan keizinannya pada malam ini kita dapat bertemu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang berada di mana sahaja tanah air ini. Dalam siri yang ke-7 ini, belajar sendiri terapi ruqyah untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Tajuk malam ini memahami jin dan penyakit ain, bagaimana cara nak merawatnya. Dalam masa setengah jam ini, malam ini saya awalkan sikit pukul 8.30. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya tekankan, lebih baik kita sakit, lebih baik kita mati dalam keadaan sakit daripada kita sembuh tetapi melalui jalan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diingat. Dalam masa sekarang ini, waktu susah, semua orang susah, hidup susah, orang berniaga susah, orang yang makan gaji hari susah. Dengan pandemik COVID-19 ini, jangan kita jadikan dukun sebagai Tuhan kita. Jangan kita jadikan bomoh sebagai panutan kita. Ada orang yang susah, yang berniaga susah, pergi jumpa dengan para dukun, para bomoh, minta tolong kepada mereka. Minta tolonglah kepada Allah, merayulah kepada Allah. Allah akan mencukupkan apa yang kita minta itu. Jin sebuah hakikat, tuan-tuan dan puan-puan, hakikat. Ramai orang yang tak percaya kepada jin. Orang yang tidak percaya kepada jin, maka dia tidak beriman kepada perkara-perkara yang lain. Jin bukan khurafat. Jin adalah hakikat. Yang khurafat ini percaya kepada benda-benda tahyul, percaya kepada bomoh, percaya kepada tukang ramal dan sebagainya. Banyak orang yang berniaga menggunakan azimat-azimat, tulis ayat Al-Quran terbalik, letak di kedai. Dan ada juga yang meletakkan gambar tokoh-tokoh yang sudah lama meninggal dunia, tak kira lah tokoh itu raja ataupun sebagainya, dengan harapan apabila ada gambar tokoh itu, rezeki akan masuk ke kedai dia. Ini adalah benda-benda khurafat, benda-benda tahyul yang perlu kita bentas.
Salah satu pokok akidah Islam ini adalah beriman, meyakini adanya hal-hal gaib, perkara gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim. Kitab yakni Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. La raiba fi. Petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kerana itu, seorang Muslim wajib mengimani perkara gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak boleh kita lihat dengan panca indera kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya telah memberitahukan kepada kita perkara gaib ini kepada kita. Dalam perkara ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali dalil menyatakan tentang perkara ini, baik daripada Al-Quran maupun hadis. Di antara ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kewujudan jin ini, dalam surah Rahman ayat 33, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu La tanfuduna illa bisultan. Hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus ataupun melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam surah Jin ayat yang pertama. Sedangkan dalam Al-Quran pun ada surah Jin. Dalam 114 surah itu ada surah Jin. Ayat pertama Allah kata, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Golongan jin ini mengatakan bahawa kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Dalam surah Jin juga ayat yang ke-6, Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat surah Jin ayat yang ke-6 ini, ada manusia yang memohon pertolongan daripada golongan jin. Quran bina jin lelaki. Pembahasan jin kita akan belajar lagi. Jin ini bagaimana kehidupan jin ini. Dalil
dalil dari hadis. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau, yakni kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun bergegas mencari baginda di bukit, di lembah dan pergunungan. Kami berkata, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau ya Rasulullah. Lalu kami bergegas, kami risau, kami mencari-cari, tetapi kami tidak dapat menemukan engkau wahai Rasulullah. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui, kerana para sahabat ini bimbang keselamatan Rasulullah melebihi keselamatan mereka sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Di Mekah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam 2 kilometer saja daripada Masjidil Haram ada Masjid Jin. Siapa yang pernah ke Mekah, dia tahu Masjid Jin terletak di mana. Jin ni tidak boleh dilihat, bukan berarti tidak ada. Banyak orang menyangkal mana ada jin, kata ada jin. Bagaimana Allah letakkan surah Al-Jin dalam Al-Quran? Bagaimana Allah suruh beriman dengan perkara-perkara yang gaib? Oh, tak boleh lihat, ini dongeng. Tuan-tuan dan puan, kalau nak lihat elektrik, tuan-tuan, di rumah kita, kita tak dapat melihat arus elektrik. Tuan-tuan pergi pegang tengok arus elektrik tu, kalau nak rasa ada tak ada. Itu tuan-tuan, saya nak rasa. Maka berapa banyak sesuatu yang kita bisa lihat, maka hakikat dia ada. Sebagai contoh tadi, arus elektrik tak boleh kita lihat, tetapi kita boleh tahu bahawa ia ada melalui bekas-bekasnya pada lampu atau yang lainnya. Begitu pula udara yang kita hirup untuk bernafas, kita tidak boleh melihat udara, tetapi kita dapat merasakan keberadaannya. Bahkan roh, nyawa kita merupakan salah satu penyangga kehidupan kita, kerana kita bisa hidup dan tampaknya kita mati. Kita tidak boleh kita lihat dan ketahui hakikatnya. Kita tak nampak udara, kita tak nampak angin, tapi kita meyakini keberadaan. Tak nampak angin, tapi tengok pokok berturut-turut, terpang bumbung rumah. Angin tak nampak, tapi itu kita tahu keberadaan itu. Begitu juga kadang-kadang kita duduk sorang-sorang, kita tahu duduk tak duduk, kita rasa lain, macam ada keberadaan makhluk-makhluk lain. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang salah faham. Apabila di rumah saja bau wangi, oh ini jin mai, ini hantu mai. Tuan-tuan dan puan-puan, berfikir positiflah kita. Apabila kita di rumah ataupun di mana kita bau wangi-wangian, maka kita bertasbihlah kepada Allah. Itu mungkin malaikat. Malaikat ini baunya harum. Jin dan syaitan ini busuk. Ini kadang-kadang malaikat nak masuk, kita kata, oh jin, hantu mai. Kita kena positifkan. Ini banyak salah faham yang berlaku kepada kita. Kita menganggap bau wangi ini adalah jin dan syaitan. Syaitan, tuan-tuan dan puan, dalam cerita filem pun mana ada yang okey. Semua tak pernah mandi pun, rambut pun tak pernah sikat, mana nak bau wangi. Ini keberadaan. Kadang-kadang jiwa kita penakut. Jiwa kita penakut. Syaitan ini, mereka ini tidak suka kepada orang yang senyum. Bila kita takut,
kita buat muka takut, maka teruslah kita takut. Cuba kita positifkan, kita lawan balik sifat negatif takut itu pada positif. Jumpa hantu, jumpa jin, kita senyum. Hantu pun tuan-tuan dan puan, syaitan kalau kita senyum, dia pun heran kat kita. Pasal kita tak takut dengan dia. Ini syaitan ini juga makhluk Allah yang memberi rasa takut jika kita berani melawan. Minggu lepas kita dah bagi tahu dah asal penciptaan jin ini. Jin ini daripada nyala api, manusia daripada tanah, dan malaikat daripada cahaya. Syaitan ini boleh masuk dalam tubuh badan manusia, seperti mana hadis, inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berpindah-pindah dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Sebab tu kadang-kadang bila kita marah, syaitan masuk dalam badan kita, kita rasa sakit. Kerana dia boleh masuk dalam aliran darah kita, bila keluar kita dah rasa okey. Sebab tu marah pun tuan-tuan dan puan tak boleh. Marah ni kena jaga. Dari Sa'labah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-jinnu salasa asnaf. Jin ada 3 macam. Sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa. Pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka boleh terbang di udara. Jin ini ada sayap. Penduduk langit ada sayap. Pasal apa kena terbang? Sebab tu di filem-filem nak tengok jin, nak tengok syaitan, nak kena apa? Nak kena terlangkuk muka. Macam buat rukuk nak tengok ada kaki. Ni malah tak ada kaki, dia terbang. Kedua, jin ni wasinfun hayyatun wa aqar. Jin ini berupa ulat dan kalajengking. Wasinfun yahmulluna wa yal'anun. Dan yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah. Jin ini pun ada tempat tinggal dia. Sebab tu bila kita mengganggu rumah, bila kita mengganggu, kita pergi ke hutan, jadi kita tak tahu itu rumah jin, maka jin marah kat kita, dia masuk dalam badan kita. Tempat tinggal jin ini, biasanya bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Maka bentau, mereka tak mau duduk di bandar ini. Mereka duduk di padang pasir yang tak ada orang, dalam hutan, gunung ganang. Dan ada juga yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran. Macam mana boleh kata jin tu wangi? Mai bau wangi ya jin, mai bau wangi ya jin. Kita tak pernah fikir adakah itu malaikat yang masuk ke rumah kita. Dan di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Kerana itu Rasulullah SAW pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak, berdakwah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya, seperti yang terdapat dalam kedua kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada juga jin yang tinggal di tong sampah dan pembuangan kotoran. Sebab itu bila masuk bilik air, jangan lama-lama. Masuk lama-lama tempat jin, tempat kotor, tempat jin. Kerana mereka memakan sisa-sisa makanan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, salah seorang perawi siqah dari negeri Syam. Dia salah seorang tabi'in yang kurang masyhur, berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya, melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Jika mereka makan tengah hari, jin-jin ini turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Atap rumah
Seorang tabi'in ini kata jin ini ada di atas rumah. Bahkan tengah hari lepas makan, mereka turun makan. Bila malam, turun makan. Mereka tak boleh, mereka turun kerana apa? Penghuni rumah itu makan tengah hari, makan malam dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka turunlah. Sebab itu sunnah. Baca doa makan, baca Bismillah, supaya sisa makanan kita itu jin tak turun untuk makan. Dah tak baca Bismillah, jin turun makan, bergaduhlah adik-beradik, bergaduhlah laki bini dan sebagainya, bergaduhlah jiran-jiran. Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimah, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melainkan genting atas atap rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Jika mereka bersantap tengah hari, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin-jin ini juga ikut makan bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Kita tak dapat lihatlah. Kalau tuan-tuan dan puan, kalau Allah bagi kita, sebab ni benda yang gaib, benda yang tak nampak. Kalau lepas makan, jin pekat turun makan, saya ingat lari hadiah. Rumah tu pun pakai pindah ke rumah lain. Tak baca Bismillah, jin turun makan ini, jin pindah. Ada juga jin yang tinggal di bilik air, di kamar mandi, di toilet. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, beliau bercerita bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh kerana itu, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam jamban, hendaklah ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jin itu ada laki, ada perempuan. Tetapi ada juga mengatakan bangsa jin Islam ni duduk atas rumah kita. Dalam bilik air ni jin Islam tak duduk. Yang duduk adalah jin kafir. Jin kafir ini mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan kotor sebagai tempat tinggal mereka. Apakah jin makan dan minum? Kita dah bahas dah minggu lepas. Jin ni pun makan dan minum. Jika kita, sebab itu Rasulullah kata la ta'kulu bishimal fa inna ya'kulu bishimal. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri, kerana setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Adakah syaitan ini punya tanduk? Ada tanduk oleh syaitan ini. Banyak filem menggambarkan syaitan yang ada tanduk. Dari Amr bin Al-Basah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa tatlu'u wa taghrubu baina qarnash syaitan. Sesungguhnya matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Maka di akhir zaman pun Rasulullah dah bagi hiddah, menghadap ke Kaabah akan ada tanduk syaitan. Sekarang ini di Mekah pun atas As-Sa'ah, menara As-Sa'ah itu, tengoklah itu tanduk apa. Itu kisah-kisah akhir zaman. Jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah sesosok makhluk, lalu ia mengambil makanan tanpa meminta izin. Kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah bahawa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ini berkata, sesungguhnya saya sangat memerlukan makanan ini dan saya mempunyai keluarga. Selain itu saat ini saya benar-benar sangat memerlukan. Maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Dan pada pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah,
apa yang dilakukan terhadap tawananmu tadi malam? Maka saya menjawab, Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengadukan tentang keperluannya yang sangat mendesak dan bahawa dia mempunyai keluarga. Kerana saya merasa tiba-tiba kasihan kepadanya, lalu aku lepaskan dia. Rasulullah SAW bersabda, makhluk itu telah mendustaimu, dia akan kembali lagi. Saya pun mengetahui bahawa dia akan kembali, kerana Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa dia akan kembali. Maka pada malam hari saya mengintainya. Dia pun datang lagi dan mencuri makanan. Lalu saya tangkap dan ia aku ancam lagi bahawa akan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, lepaskanlah saya. Saya dalam keadaan memerlukan, sedangkan saya mempunyai keluarga. Saya berjanji tidak akan kembali lagi. Saya pun merasa iba dan kasihan kepadanya sehingga saya melepaskannya. Pada pagi berikutnya Rasulullah SAW berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Saya menjawab bahawa ia mengadukan keperluannya yang sangat mendesak dan dia mempunyai keluarga. Karenanya saya merasa hibah dan kasihan kepadanya. Saya pun kembali melepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia telah mendustaimu dan kembali lagi. Pada malam harinya saya mengintainya untuk kali ketiga. Dia datang dan kembali mencuri makanan. Lalu saya menangkap dan mengancamnya bahawa dia benar-benar akan saya serahkan kepada Rasulullah SAW. Saya bertekad bahawa dia benar-benar yang terakhir baginya. Kerana kemarin dia telah berjanji dan berjanji tidak akan kembali lagi. Tetapi ternyata dia kembali. Kali ini dia berkata, lepaskanlah saya. Syaitan ini kata kepada Hurairah, lepaskan saya akan mengajarkan beberapa kalimat doa, semoga Allah memberikan manfaat untukmu dengan kalimat ini. Aku pun mengajarkan tentang doa itu. Hari Abu Hurairah bertanya kepada syaitan ini. Syaitan pula ajak kepada Abu Hurairah, kalau baca doa ni, aku tak merah. Maka apa doa itu? Doa itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita kena hafal ayat kursi ini. Tak panjang pun. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Dengan itu Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatmu hingga pagi hari. Maka saya pun melepaskannya. Pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya, bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Saya menjawab bahawa dia telah mengajari sebuah doa yang boleh dapat mendatangkan manfaat bagi saya. Maka aku lepaskan dia. Rasulullah bertanya, doa apa itu? Saya menjawab bahawa dia mengatakan kepadaku, jika kamu hendak berbaring tidur di atas pembaringanmu, bacalah ayat kursi secara lengkap. Dia juga mengatakan bahawa Allah akan memelihara saya dan syaitan tidak akan mendekati saya hingga pagi harinya. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang antusias untuk melakukan amal kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, makhluk itu telah berkata benar kepadamu, padahal sebenarnya ia adalah pendusta. Wahai Abu Hurairah,
tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 hari yang lalu itu? Saya menjawab, tidak. Rasulullah berkata, ia adalah syaitan, yakni jin kafir. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah pun tak tahu 3 hari dengan manusia, rupa-rupanya syaitan yang mengajak ayat kursi. Tuan-tuan dan puan, ayat kursi ini kita kena baca. Ini apa kita tentang jin dapat mengubah ikut sesuatu. Kita akan bersambung bab jin ini dan kita akan masuk sedikit tentang pengaruh ain. Pengaruh ain ini beza dia dengan sihir. Sihir ini sakit hati, dendam, pergi jumpa dengan dukun, pergi jumpa dengan bomoh, pergi jumpa dengan tukang sihir. Tok bomoh, aku nak bagi dia sakit. Ain sihir. Tapi ain tidak. Tapi kadang-kadang ada persamaan ain dan sihir ini. Sihir ini pergi jumpa tukang sihir untuk mensihir si fulan. Bab sihir nanti dalam siri yang ke-8, ke-9, ke-10 kita akan belajar apa-apa jenis sihir. Selepas kita mengetahui dulu apa makna jin ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Zadul Ma'ad Ibn Al-Qayyim, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas secara marfu', pengaruh mata itu benar. Sekiranya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentulah mata yang mendahuluinya. Penyakit ain ini disebabkan oleh dua, disebabkan oleh manusia sendiri dan oleh jin. Disebabkan oleh orang yang dengki. Dengki orang ini bukan sampai dia pergi jumpa tukang sihir. Dia cuma dengki dekat kawan tu, tetapi dia pada masa kedengkian dia itu, dia syaitan ada di sebelah dia, jin ada, maka jin tolong melaksanakan kebencian dia. Bukan melalui tukang sihir. Ini penyakit ain. Dan juga penyakit ain ini juga boleh melalui puji-pujian. Kadang-kadang orang puji kita, kita pun seronok, senyum tak salah. Tengok balik-balik sakit, tuan-tuan dan puan. Sakit. Kerana apa? Pujian orang itu, tetapi dalam hati dia penuh hasad dengki. Sebab itu Rasulullah kata, apabila orang puji kita, kita kena baca Masya Allah, Tabarakallah. Pujian inilah yang paling bahaya. Dan kita tidak tahu pujian itu betul-betul ikhlas ataupun pujian yang ingin merosakkan kita. Dan kita terkena ain, maka kita akan sakit. Ada hadis daripada Malik, daripada Ibnu Syihab, dari Abi Umamah bin Sahal bin Halif. Ia berkata, Amir bin Rabi'ah melihat Sahal sedang mandi. Kemudian ia berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti sekarang. Tiada kulit yang disembunyikan. Sahal kemudian memakai kain, dan Amir lalu datang kepada Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut. Lalu baginda terlihat marah kepadanya dan bersabda, atas dasar apa salah seorang kamu membunuh saudaranya? Maka sahabat ini sakit. Apabila dipuji, sahabat ini sakit. Sehingga penyakit itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Sahal ini sakit. Maka Rasulullah panggil Amir, kenapa kamu buat begitu? Maka Amir pun membasuh mukanya dan kedua-duanya tangannya, kedua-dua sikunya dan kedua lututnya serta hujung-hujung kakinya dan bahagian dalam kainnya dalam sebuah balti. Lalu ia menuangkan kepala Sahal, dan Sahal pun membaur bersama orang-orang yang sembuh setelah sebelumnya sakit akibat mata Amir bin Rabi'ah yang memujinya. Abdul Razak menyebutkan dari Muammar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya secara marfu', pengaruh mata itu benar. Apabila salah seorang kamu diminta mandi, hendaklah ia mandi. Ini sanad dia bersambung. Ini kadang-kadang
Kita pun heran, tanaman kita elok, harum manis kita cantik. Kita bawa kawan kita, rupa-rupanya dia puji dalam keadaan dengki. Tengok besok tuan-tuan dan perempuan, habis harum manis kita rosak. Sebab itu orang yang puji kita, kita kena kata Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, supaya syaitan itu tidak mengenai kita, membuatkan kita sakit. Ain ini juga dengki di antara adik-beradik, dengki di antara bapa dan anak, dengki di antara suami dan isteri. Ini ain. Kita akan belajar ain dengan cara yang terperinci lagi. Ain ini kena mandi. Mandi dia macam mana juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahab dan Amir ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, waspadalah dengan pujian manusia, kerana pujian ini akan membawa kedengkian. Jadi kalau jadi penyakit ain ini, kenapa Rasulullah SAW suruh mandi? Kerana hendak menghilangkan bau syaitan itu daripada tubuh orang yang terkena ain ini. Rasulullah suruh mandi supaya hilangkan. Deria syaitan ini lebih kuat daripada deria anjing pengesan. Deria syaitan, bila kena ain, macam mana cara nak putuskan deria ini? Dengan mandi ain. Kita akan belajar seterusnya bagaimana nak mandi ain. Tuan-tuan dan perempuan, deria syaitan ini kuat. Sebab itu orang bila nak melakukan sihir, dia kena ada rambut. Orang yang dia nak melakukan sihir itu, rambut, dia kena ada pakaian. Orang yang pernah pegang buku, pernah pegang, dia pernah pegang spek, tak kira lah. Dia pernah tengok kawan ni pegang, kawan ni pegang DNA ni lah akan dibawa kepada bomoh. Maka bomoh yang syirik itu, tukang sihir itu, akan menyuruh syaitan supaya menghidu orang nak kena sihir itu. Bagaimana nak menghilang? Sebab tu sihir supaya nak menghilang kerana hidu bau syaitan itu. Orang bomoh yang penipu ni, bomoh yang minta gambar. Syaitan dengan jin tak kenal gambar itu. Pergi jumpa bomoh ni gambar. Ni gambar ni. Oh, Tok bomoh ni pun kata okey. Apa gambar ni okey. Pergi habaq kat jin ni, pergi cari gambar ni. Jin nak pergi cari di mana gambar ni. Tapi kalau orang tu ada sentuhan yang pernah dia pegang, maka jin tu akan bau. Dia akan pergi cari orang tu. Dia anjing pengesan. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, orang yang hilang dalam gunung, apa pihak keselamatan minta baju dia yang pernah dia pakai, dan dia bagi hidu anjing itu, dan anjing itu pergi cari orang yang hilang ni. Takkan polis nak bawa, mak dia bawa gambar anak anjing ni, gambar anak aku hilang. Anjing pun pening nak cari tahu lah makcik. Gambar tak boleh makcik, ada baju dia. Bila ada baju, dia baru dia pergi cari anak makcik. Ini sistem itu sama. Deria syaitan ini lebih hebat daripada anjing pengesan tu. Sebab tu kadang-kadang penjelayah tu lepas 3 tahun lepas, tengok anjing itu boleh bau lagi. Penjelayah tu, walaupun dia boleh lari di hutan, lari daripada jenayah, begitu juga syaitan. Sebab tu mandi ini, sebenarnya mandi ini, pelaku tu yang kena mandi. Sekarang ni nak cari pelaku tu kat mana? Jadi ada ulama' bagi tahu macam mana. Kalau tak ada pelaku, benda ni kena ikuti siri-siri yang berikutnya. Jadi kalau tak sempat, ini saya akan masukkan ke dalam channel YouTube saya, Ruqyah Peace Channel. Boleh tengok di situ ilmu ini, insya-Allah mulai minggu depan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat dah sebelum Ruqyah ini dalam 20 minit penyembuhan penyakit melalui kaedah bekam.
cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, lebih baik mati dalam keadaan sakit daripada kita sembuh dalam keadaan syirik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu depan.